أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bab mashil khuffain, ini suatu bab pada menyatakan menyapu dua moza. Dua moza ialah terjemuh daripada kata al-khuffaini. Jadi bahasa Arabnya ialah al-khuff. Moza ni wallahu alam lah. Kita sendiri pun tak tahu. Nak jadi kata bahasa Melayu tu mana tak ada ni, orang-orang tua kita tu tak ada bercakap begitu moza-moza ni. Tu. Tapi begitulah yang duk jatuh dalam kitab jauhnya, dia terjemah kepada khuf ini ialah moza. Ni ialah bab pada menyatakan menyapu dua moza. Kata muallif kita rahimahullah taala, bermula memakai moza itu tertentu bagi ummah ini juga. Maknanya setengah daripada khasais min khasaisi ummatin Muhammadiyah. Makna setengah daripada keunikan ataupun keistimewaan ya Allah Ta'ala beri, maknanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada penobatan Allah Subhanahu wa taala terhadap ummatin Muhammadiyah ini melalui ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala menjadikan banyak khasais. Ia menjadikan ummatun Muhammadiyah ini adalah umat yang terbaik. Maka dituntut akan dia akan menyapu dua moza ni pada tahun yang ke-9 daripada hijrah. Tahun yang ke-9 daripada hijrah. Selepas daripada hijrah 9 tahun. Maka disyariatkan akan sebagai orang panggil mana dituntut, maknanya pakai moza ini dan diberi rukhsah. Makna dengan sebab memakai moza ini dengan menyapu di atasnya. Kata Syekh Ali Shibram Al-Lisi, Fir'aun, terkadang yang memakai moza wajib menyapu akan dia akan moza. Kadang-kadang wajib kena sapu. Tidak sunat dak. Tidak harus, tidak sunat, bukan wajib nah. Wajib dia kena sapu di atas moza. Mana? Sabab kerana sedikit air tiada cukup, air hendak membasuh dua kakinya. Maka masa tu wajib kena sapu di atas dua moza bagi orang pakai dua moza lah. Tu. Bagi orang yang memakai dua moza, maka makna air itu tak cukup. Sikit kalau nak basuh kaki tak cukup. Maka maknanya wajib. Ketika itu wajib dia kena sapu. Sabab sedikit air atau sabab picit waktu. Jadi picit waktu masa takut keluar waktu semaya jika membasuh kedua kakinya.
Masa membasuh kaki itu, masa yang perlu diambil untuk membasuh kaki itu agak lama berbanding dengan menyapu atas moza. Menyapu atas moza gereh cukup. Tapi kalau basuh kaki, itu diambil masa juga. Jadi dengan masa yang ada tu, kalau basuh kaki tak ada. Kalau basuh kaki, kalau semaya tu makna tak ada sudah dalam waktu. Tapi kalau gereh sapu atas moza tu, makna ada semaya. Maka pada masa tu wajib dia kena sapu di atas moza. Atau ini dia panggil taswir kepada masalah-masalah yang wajib. Taswir kepada masalah-masalah yang wajib sapu di atas moza. Pada dasarnya hukumnya adalah harus. Tu. Atau kerana hendak melepaskan orang yang hendak tenggelam. Orang sedang kelemasan umpamanya. Atau yang seumpama orang yang hendak tenggelam. Maka wajib atasnya orang yang memakai moza saat itu menyapu supaya dapat ditunai sembahyangnya di dalam waktu. Jadi orang yang nak melepaskan itu dia panggil arid. Arid maknanya benda-benda yang mendatang, benda yang kita tidak jangkakan. Tu. Jadi maksudnya yang dia tu boleh menyelamatkan orang tu. Tu maka wajiblah masa tu dia sapu di atas moza. Dan maksudnya dengan masa dia pergi selamat, kemudian kalau dia nak basuh kaki dulu, tak ada nak selamatkan orang sana. Misalnya jadi basuh kaki dulu, nak selesai dulu. Tapi kalau orang panggil sapu di atas moza tu, tu maknanya dia sempat untuk menyelamatkan orang, maka masa tu wajib. Dan dapat ia menolongkan orang yang diharapkan lepas daripada gerah saat ni, seumpama makna tenggelam ataupun kebakaran kau. Maknanya kalau dia sapu di atas moza, dia lagi selamat dan dia boleh semaya dalam waktu. Tapi kalau dia basuh kaki, itu boleh jadi lama sikit. Menyebabkan tidak sempat tu nak semaya dalam waktu. Dalam keadaan dia nak selamatkan orang saat ni. Maka pada masa tu dengan andaian bahasanya kalulah orang dia basuh kaki menyebabkan tak ada nak semaya dalam waktu umpamanya, ataupun tak cukup air, tak kena air untuk nak basuh kaki, maka masa tu wajib dia tu kena sapu di atas moza. Qala musannifu rahimahullah taala suila radhiyallahu an, ditanya daripada orang yang muhrim memakai moza, itu haram, yakni orang laki-laki. Orang laki-laki yang muhrim, yang berihram haji ataupun umrah, haram pakai orang panggil kasut ataupun maknanya selipar yang orang panggil berjahit ataupun yang menutupi. Tu. Jadi kalau moza itu memanglah dia menutupi. Menutupi sampai ke buku lali. Itu syarat nak sah orang panggil sapu di atas moza. Jadi bagaimana? Orang yang muhrim haram dia pakai moza. Jadi dia pakai moza. Adakah harus menyapu di atas moza tu? Tu. Jadi di sana dia ada kaedah, maknanya ar-rukhas. Mana menyapu di atas moza ni ialah setengah daripada rukhsah. Minar rukhas. Daripada rukhas. Dalam kaedah fiqh kita, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Maknanya rukhas tidak ditambahkan dia dengan maksiat. Tapi maksiat tu dia ada dua. Satu makna diri maksiat, maknanya pakai moza tu maksiat tu. Tu. Jadi supaya kata-kata safar, umpama safar itu maksiat dengan musafir. Dengan safar, al maksiatu bis safar, itu yang menggugurkan rukhsah. Safar itu ialah maksiat. Adapun al maksiatu fis safar, maksiat pada safar, tu tak mengapa. Mana bila-bila orang panggil berjalan, mana musafir. Musafir dia tu kosak dia, matlamat dia harus. Musafir makna safar yang harus. Tapi bila-bila tu tengah-tengah jalan tu dia buat maksiat, itu dia panggil fis safar. Maka ni pun dia ada nak semih begitulah juga. Jadi muhrim pakai moza. Pakai moza adalah haram hukumnya. Haram pakai moza. Pemakaian itu makna haram. Pemakaian orang panggil pakaian yang berjahit, yang menutupi, itu makna tak boleh. Tu. Jadi dia pakai moza, mana dia muhrim, dia pakai moza, adakah harus menyapu atau tiada, atau tiada harus? Tiada harus itu maksudnya haram lah. Dan tidak adakah ia seperti orang yang memakai khuf yang dirampas hak orang atau tiada? Adakah kes seorang muhrim yang memakai moza sama dengan kes orang yang merampas khuf orang lain? Dia pakai khuf yang dirampas.
hok orang. Jadi rampah khuf makna curi, rapah hok orang, tak kira lah apa-apa pun. Nah, di sini maksudnya khuf hukumnya lah haram. Nah, tu. Sekarang dia pakai moza hasil daripada rampasan. Mana moza rampasan. Jadi dia adalah berbeza. Dia samalah macam kita semaya pakai kain yang dicuri. Itu juga disebut dalam kitab-kitab fiqh. Maka hukumnya makruh. Makruh je. Pakai kain yang dicuri untuk buat semaya. Tu. Jadi itu tidak menafikan sah, tidak menjadi manik kepada sah semaya. Tu. Jadi dia adalah dua keadaan yang berbeza sebenarnya. Ni soalan dia. Soalan adakah sama? Adakah situasi ini adalah sama? Mana orang muhrim yang memakai moza, maka dia tu buat maksiat dengan pemakaian moza itu. Dengan orang yang memakai khuf yang dirampas, adakah dua kes ini sama keadaannya ataupun tiada? Maka jawab radhiyallahu an bahawasanya tiada harus ia menyapu atas mozanya, yakni orang muhrim memakai moza, hok dia sendiri kau tak kira lah mana dia pakai moza, maka dia berdosa dengan pemakaian moza tu. Sebab apa? Sebab itu pantai lari muhrim, pantai lari dalam ihram. Jadi dia buat maksiat dengan pemakaian tu. Tu. Jadi tiada harus, maknanya haram menyapu atas mozanya. Tu. Tak boleh bersalah orang yang memakai khuf. Jadi tapi sini dia tak sebut lah tu. Kerana orang panggil menyapu di atas khuf itu adalah setengah daripada rukhas ataupun rukhsah. Tu. Bersalah orang yang memakai khuf rampasan itu haram memakainya dan sah sapuhnya. Pakai orang panggil pakai moza yang dirapah hukumnya haram lah. Tu. Ada bahasa ni makruh tu maknanya kalau semaya kain makna makruh semaya dengan pakai kain yang curi. Mana pakai kain yang curi kain tu makna betul. Pakai kain dicuri tu makna haram pula. Istimal dia. Tapi semaya dengan tu maknanya makruh saja. Jadi orang panggil sah semayanya. Jadi memakai khuf rampas itu haram memakainya. Haram juga dan sah sapuhnya. Sapu dia tu sah. Sapu di atas moza yang dirampas ni. Dan perceraiannya faraknya macam mana mana muhrim tu haram pakai orang panggil moza. Sebab dia menutupi kaki maknanya dan tidak sah lah haram sapu di atasnya dan tidak sah lepas tu pakai moza yang dicuri ataupun yang dirampas haram juga tapi sah agwana pula apa beza dia dan perceraiannya orang yang muhrim itu diteguh daripada memakainya daripada sekira-kira pakainya moza, yakni pemakaian moza tu diteguh. Maknanya pakaian yang berjahit. Ini semua kepada muhrim laki-laki tak boleh haram. Tu. Jadi yang diharamkan tu apa dia? Pakai pakaian yang berjahit termasuklah kasut ataupun selipar kok ataupun yang menutupi tu tak boleh. Tu haramnya terletak pada memakai itu. Maka seolah-olahnya dibandingkan, seolah-olahnya dihubungkan dia. Seolah-olahnya adalah khufnya tiada boleh dibuat berturut-turut berjalan. Dia salah satu daripada syarat untuk membolehkan kita sapu di atas moza ialah syarat khuf itu kuat. Kuat tu lagu mana? Iktibar mana orang panggil tidak terkoyak ia dengan sebab taradud berpergi mari. Makna kita duk pergi mari, duk pakai pergi mari tu makna tak soyak, bermakna dia tu kuat lah. Tak sehok rapuh hok rahu tak boleh. Dengan bahawa tak boleh nak buat orang panggil duk pergi mari dengannya tak boleh. Tu. Jadi pakai moza, orang muhrim pakai moza ni serupalah bandingnya dianya ialah dihubungkan dia seperti seolah-olahnya adalah khufnya tiada boleh dibuat berturut-turut berjalan. Maksudnya tak boleh nak pakai, maknanya orang panggil tidak sah untuk nak sapu. Pakai tu boleh, tapi nak sapu di atas moza tu tak boleh. Sebab dia tu lemah.
tidak kuat. Lemah tu lagu mana? Tak boleh berturut-turut. Dibuat berturut-turut berjalan dengan dia, dengan moza tu. Jadi pakai maknanya orang muhrim pakai khuf itu bandingnya dia seperti itulah. Bersalahan khuf yang dirampas atau yang dicuri. Jadi teguhnya orang panggil teguh pakai khuf tak ni sebab menyahaja ambil hak orang. Kerana dia menyahajakan pada mengambilkan hak orang, yakni hak orang dengan tiada redanya, reda orang tu. Mana ambil dengan secara batil. Situ teguh tu. Pakai hak orang dengan tidak izin tu dia. Situ bukannya diri pemakaian tu tidak. Tu dia beza. Tu. Jadi beza orang panggil di antara orang panggil pakai muhrim pakai khuf, maka tak boleh dia tu sapu di atas khuf. Tu. Berbeza dengan orang yang merampas khuf orang lain. Memang pemakaian dia tu berdosa juga. Tapi maknanya sah. Orang panggil sapu dia tu makna boleh. Tu. Qala musannifur rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Apa makna dikatakan dua moza? Apa murak dengan kata dua moza? Tu. Apa murak dengan dikatakan dua moza? Dan jikalau dijadikan Allah bagi seorang adalah padanya banyak daripada dua kaki. Mana banyak daripada dua, makna lebih daripada dua kaki. Maksudnya ada 3 kaki dia, 4 kaki ataupun 5 kaki. Tu. Ya, adakah murak kata menyapu di atas dua moza ni makna betul-betul dua. Mana kalau dia ada 5 kaki umpamanya 2 kaki dia sapu. Tu. Atau maksud dia ialah kena sapu semua. Maksud 2 kaki ni berlaku di atas golik ke orang ada 2 kaki. Sebab itulah kata maknanya orang panggil sapu di atas 2 khuf, atas 2 moza. Sebab dia orang panggil ada 2 kaki, jadi dia pakai 2 moza lah. Tu. Hak goliknya Tapi kalau lah di sana misalnya ada 3 kaki seorang tu, kena sapu semua. 3 tu. Lepas tu kata dua moza tu itu ala sabilil ghalabah, atas jalan ghalabah ghalib. Tu. Macam kita kata azabul qabri lah. Azab kubur Azab kubur tu maksudnya kalau orang tu mati dibakar, tubuh badan dia hancur lebur jadi debu, ataupun ditohuk dalam laut, seperti orang panggil mana orang mati di atas kapal, maksudnya yang tak boleh nak sampai ke darat dengan tempoh masa yang jadi yang tak memudaratkan mayat tu, sebagaimana orang jamin mana tohuk dalam laut. Lepas tu bila tohuk dalam laut tak adalah kubur dia, jadi tak kenalah azab kubur. Soal mungkar nakir tidak. Makna tak kira lah mati lagu hancur lebur tubuh badan dia, tetap saja dia akan mengalami proses azab kubur, fitnah kubur, pertanyaan muka nakir. Patut ibarat kita kata azab kubur tu ala sabilul ghalabah, atas jalan ghalabah, maksudnya ghalib, ghalibnya orang mati tak ni dalam kubur. Jadi maknanya fitnah kubur, azab kubur sama saja orang tak dikubur pun. Kalau dibiarkan dia orang panggil duduk atas bumi pun balas tulah juga. Tu. Tak sekira lah cerita-cerita hatu tu dia mengaku dia rekod-rekod dengan fikir dia sendiri. Jadi maknanya makna hak ni pun maknanya adakah maksud 2 moza tu maksudnya kalau dia ada 4 kaki pun kena sakat 2 je. Begitu. Tu. Ataupun sebagaimana yang kita kiaskan dengan kubur saat ni. Itu persoalan dia. Qala musannifur rahimahullah taala ia lebih daripada aslinya dijadikan bagi seorang ada padanya banyak daripada 2 kaki, maksudnya lebih daripada 2 kaki. Dan tiada dapat beza yang lebih daripada aslinya. Zaid dengan asli itu tak dapat nak beza. Dia jadi serupa. Tu. Jadi maksudnya kita pergi dari sini daripada tafsir dia sini. Jadi seandainya kalau boleh ditamyiz, dibezakan mana asli dengan mana ghaib, mana zaid. Tu maka hukumnya maknanya sapu di atas asal saja. Sekarang ni makna tidak boleh dibezakan. Mana hak asli, mana hak zaid. Tu. Kaki ni 2 je ni. Ni siapa kopak ni lagu mana ni? Hak lebih lah, ada hak lebih dari tu 2 tu. Hak mana lebih? Tahu, serupa saja ni. Seimbang belaka tu. Bila kita tengok ciri-ciri kaki makna seimbang, tidak ada yang kurang dan tak ada yang lebih di antara satu sama lain. Jadi menyebabkan tak boleh nak beza mana asal, mana zaid, mana lebih. Dan berkehendak memakai moza. Dia nak pakai moza maka dipakaikan bilang kakinya, makna sebilangan kakinya.
Dia ada 4 kaki ataupun 3 kaki lah kita kata ni. Dia pun pakailah 3 kaki tu, moza tu. Dan berkehendak menyapu. Dia nak pakai moza. Lepas tu dia nak sapu pula. Maka dia nak mengambil rukhsah itu. Maka memadai disapunya 2 jua atau tiada. Atau tiada boleh, tiada boleh. Dapat tiada. Tiada boleh, tiada boleh dapat tiada. Tiada tidak dapat tiada. Gitulah. Tidak dapat tiada disapuhnya sekalian kakinya. Adakah dia kena sapu 2 kaki ataupun sekalian kakinya? Maksudnya makna tak dapat nak beza. Yang pertama tak dapat nak bezakan mana asli dan mana zaid. Dia nak sapu di atas 2 moza. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an bahawasanya harus ia menyapu itu. Harus boleh dia menyapu. Hendaklah ditutup segala kakinya dengan khuf. Kena pakai. Kena pakai. Semua kaki tu kena pakai khuf lah kau. Tu. Ditutupkan maknanya dengan khuf. Semua kaki sana. Maka dipakaikan maka hendaklah ditutup segala kakinya dengan khuf dan disapu ia segala khuf ni akan segala kakinya. Sapu semua. Jawab dia sapu semua. Jadi payahlah daripada ni kenyataan ni. Jadi dia kena pakai semua khuf kaki sat ni. Dan sapu ke semua kaki. Jadi lepas tu kata 2 moza tu itu berlaku di ala sabilil ghalibi. Hak ghalib orang ada 2 kaki. Sebab tu itlaq katanya ialah sapu di atas 2 moza. Kalau orang tu ada 3 kaki, kena pakai semualah. Tinggal baru maksudnya untuk boleh dia tu sapu di atas khuf tu. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an, adakah harus wali memakai akan maulinya? Maula atau maulinya maknanya mauli makna tuai apa boleh maknanya hamba. Di sini makna dia hamba maulanya kadang makna kita tengok makna baca maulanya tu. Jadi adakah harus wali memakaikan akan maulanya yang kanuk-kanuk? Wali kepada maulanya yang kanak-kanak memakaikan akan khuf kerana disapunya sapunya wali atasnya atas khuf sana atau tiada boleh dia pakaikan kepada hamba dia tu khuf supaya apa? Supaya dia nak boleh sapu di atas khuf itu. Maka dijawabnya harus wali itu memakaikan maulanya khuf. Kemudian disapuhnya ia wali sana atasnya di atas khuf sana. Boleh. Boleh dipakaikan khuf. Su'ila radhiyallahu anhu, jikalau seorang memakai khuf najis aini, maka disucinya. Nampak-nampaknya memakai khuf najis ni makna mutanajis dah dengan najis aini. Jadi kalau khuf tu najis jadi bermakna khuf itu dibuat daripada najis. Tu kejadian khuf tu najis. Ni maknanya mutanajis. Sebut najis kadang-kadang morak dia ialah mutanajis. Tu. Dia pakai najis, dia pakai khuf yang terkena najis. Ada najis di khuf tu. Tu. Kita tengoklah ke depan ni. Jadi seorang dia pakai khuf najis aini. Najis aini maksudnya ada tokoh najisnya dan juga orang panggil ataupun sifat-sifat najis tu. Ada tokoh najis dan juga sifat-sifat dia tu. Itu makna najis aini. Jadi dia memakai khuf najis aini. Najis aini sama ada khuf itu boleh ihtimal dua lah. Khuf itu memang najis, dibuat daripada najis, seperti orang panggil kulit yang najis, maksudnya tidak yang ataupun khuf yang kena najis. Boleh jadi khuf tu mutanajis. Tapi memang dia sebut tu makna khuf najis aini. Khuf tu. Jadi kalau kita faham zahir ibarat kita, khuf tu ialah kejadian khuf tu lah makna najisnya. Maka disucinya dia pakai. Disucinya tu dalam masa dia duk pakai lah. Bukan sebelum daripada pakai. Dia pakai dulu. Orang panggil khuf yang ternajis ni. Dia pakai. Jadi dia pun sucikan najis daripada khuf ni. Maksud dia pakai lah. Tu.
Bukan dia sucikan dulu baru dia pakai, tidak tu. Padahal ia memakai akan dia akan khuf sana. Jadi ada kan jadi jahit, makan jahit ni pun ada setengah orang tengok ni. Bila-bila jahit cari sikit-sikit yang bila-bila pakai. Pada dia jahit ni. Orang tua marah lah ketuk ni. Marah tu takut cocok lah kena ni bahaya ni. Duk pakai ni. Tu. Kalau orang panggil hok ni apa nama ni hok gosok. Hok gosok tu ni pakai bila-bila gosok. Lo ni ada ni hok pakai wak tu. Tapi dia panah tu ni wak dia tu. Jadi nak ayatnya ni dia basuh najis ni tu dalam keadaan dia pakai khuf. Tu. Bukan makna dia bersihkan dulu pada najis, lepas tu dia pakai. Jadi kalau dah jadi suci, tu lain lah. Hak tu yang biasa-biasalah. Ni dia pakai khuf dalam keadaan khuf itu ternajis. Dia mutanajis ataupun khuf tu sendiri adalah najis. Kemudian disucikan dia. Dengan cara disamuk ke misalnya dia buat daripada kulit misalnya. Orang panggil kalau lah kita ihtimalkan bahasanya khuf itu ialah khuf najis. Diri khuf itu ialah najis. Ataupun ihtimalnya ialah walaupun dia sebut khuf najis tapi mutanajis. Yang terkena najis. Mana khuf dia tu kena najis, kemudian bila-bila dia duduk pakai tu dia basuh. Tu. Disucikan. Orang panggil ni maknanya najis ni yang ada pada khuf. Kemudian maknanya maka disucinya padahal ia memakai akan dia akan khuf atau tiada dapat berturut-turut dibuat berjalan atasnya atas khuf tu. Bermakna khuf tu rahu atau pahu atau dia panggil dhaif, mana lemah. Khuf dia ni tak boleh dibuat berjalan berturut-turut. Nak pergi mari tu makna tak boleh. Rahu maksudnya kalau kita pakai aduk dia tak ada gapo ni. Tapi bila kita duk bergerak gak dia jadi carik dah. Punuh lah. Jadi khuf jadi tak boleh pakai. Bukan tak boleh. Boleh pakai tapi tak boleh nak sapu di atas khuf. Syarat nak sapu maknanya ialah dia kena qawi. Mana khuf saat ni qawi, mana kuat. Kuat tu lagu mana? Taswir dia ialah boleh beroleh-alik buat berjalan. Tu. Kita pergi mari dia tidak punah. Tu. Jadi maknanya khuf yang tidak kuat, yang kalau kita buat duk pergi mari tu boleh jadi soyok carik ni. Maka khuf itu kalau kita pakai tak boleh nak sapu di atas. Sekarang dia pakai khuf yang sebegitu, maksudnya yang tak boleh nak beroleh-alik. Kalau tidak ia jadi soyok, maka dibaiki akan dia akan khuf saat ni hingga dapat berturut-turut buat berjalan atasnya di atas khuf. Jadi adakah memadai ataupun tiada? Khuf dia tu maksudnya ialah dhaif, mana lemah. Kalau dia buat gemar-gemar soyoklah sementara. Jadi dia pakai lepas pada tu dia pun tapung kau ikat kau berapa jadi kukuh. Misalnya jadi kemudian dia nak sapu di atas khuf itu dalam keadaan boleh ke tak? Maka dia jawabnya radhiyallahu an, zahir kalam ulama ketiadaan dibilangkan dengan khuf, dengan memakai khuf yang najis itu atau yang tiada dapat berturut-turut berjalan dengan dia dengan khuf sana. Maka tiada boleh disapunya seorang itu atasnya atas khuf sana, tak boleh. Jadi dia kena beki dulu. Kalau khuf tu makna lemah, pahu, rahu, dia kena beki dulu. Dia kuat dulu baru dia pakai. Ni dia duduk beki bila-bila duduk pakai tu lah. Beki bila-bila duduk pakai tak boleh. Maksudnya masa dia pakai tu maknanya sifat khuf itu adalah dhaif, mana lemah. Masa dia pakai tu makna khuf itu ada najis. Tak boleh. Lepas tu bila dah pakai tu barulah dia menyucikan najis tu, tak boleh. Dia kena orang panggil sapu buih dulu, mana basuh dulu daripada najis. Begitu. Baru dia pakai. Qala musannifur rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada kata mereka itu fuqaha, dikira-kirakan masa pemakaian khuf ni, yakni boleh sapu di atas khuf sehari semalam bagi orang yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Jadi dikira-kira kata fuqaha, dikira-kira daripada hadasnya itu, dikira-kira kan masanya, dikira-kira atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir daripada hadasnya itu, dikira-kira daripada hadasnya itu segala hadas
hingga jikalau ia tidur. Jadi tempat nak kiranya atau 3 hari 3 malam bagi orang musafir daripada hadasnya itu. Yakni daripada hadasnya. Tu. Daripada dia tu berhadas. Jadi maknanya nak kira sehari semalam tu. Bagi orang bermukim. Ataupun 3 hari 3 malam. Nak kira tu start daripada mana? Start daripada pakar ko, tu pun macam mana? Start daripada cabut ko, ialah start daripada dia mula berhadas. Yakni dia pakai khuf tu di atas suci. Dia kena pakai di atas suci. Pakai di atas suci tu maksudnya ialah masa dia nak pakai khuf tu mestilah dia tu dalam keadaan suci. Ambil air semaya dah. Tu. Dia ambil air semaya suci daripada hadas najis semua, kemudian dia ambil air semaya. Maknanya barulah dia pakai. Dia pakai. Bila dia pakai, kemudian dia berhadas. Kira daripada situlah 1 hari 1 malam ataupun 3 hari 3 malam, ini sebuah kepada orang musafir. Tu. Bagi orang yang musafir daripada hadasnya itu segala hadas hingga jikalau ia tidur masa yang panjang. Sehingga kalau dia tidur dengan qadar masa yang sangat panjang seperti sebulan, wak lolok kata dia tidur tu sebulan dia tidur. Ada ke tak? Wallahu alam lah. Boleh jadi ada tu. Tak khabar tidur sebulan. Bukan yang ditidur ke tu hak tu yang ditidur ke tu. Hak dia modok takut tu tu. Hak ditidurkan kemudian tak bangun-bangun tu. Jikalau ia tidur masa yang panjang seperti sebulan, umpama dihisapkan masanya itu daripada akhir tidurnya. Atau tiada. Tu. Jadi ibarat fuqahanya dia kata dikira tu daripada masa berhadas. Tu masa berhadas. Tu. Misalnya kita ambil contoh yang biasa dulu, orang tu dia pakai moza ataupun khuf. Dalam keadaan dia tu suci lah mulanya. Lepas tu dia berhadas. Start daripada situ lah nak kira 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam. Tu. Jadi kalau dia buat masalah, kalau seorang tu tidur sampai sebulan lah. Jadi adakah kira nanti dia bangun daripada tidur tu baru kira? Nak kata 1 hari 1 malam ataupun kalau musafir 3 hari 3 start daripada dia mula bangun tu. Atau tiada. Maka dijawabnya permulaan masanya itu pada yang tidur daripada awal tidurnya. Bukan kira akhir. Tu. Kalau orang tidur tu dia kira daripada awal tidurnya. Apa awal tidurnya? Kerana dia berhadas. Jadi bila dia tidur tu dia jadi berhadas. Tu. Cuma orang tidur ni dia tidak mukallaf lagi. Tu. Dan pada hadas yang berturut-turut, iaitu dihisapkan daripada akhirnya. Hadas yang berturut-turut bersambung-sambung makna dia kira akhir. Dia kira akhirnya, akhir hadas tu. Tu. Dan lagi jawabnya, jika adalah sebabnya itu umpama tidur, saat ni dia sebut dah. Kalau orang tidur tu dia start daripada mula tidur. Start daripada tidur Tapi dia ada huraian lagi. Jika adalah sebabnya itu umpama tidur, sebab berhadas saat ni. Itu ialah umpama tidur dan makna dihisapkan daripada awalnya, dan jika ada ia dengan bukan ikhtiarnya, dihisapkan dia daripada akhir. Tu. Jadi maksudnya ialah kalau dia tidur tu tidur dengan tidak ikhtiar dia, itu dihisap akhir tidur. Tu ada tafsir. Tapi kalau dia tidur tu dengan ikhtiar dia, pilih dia sengeling pisah tidur, maka itu hisap daripada permulaan tidur. Tu ada tafsir orang tidur. Tapi kalaulah bukan dengan ikhtiar dia tergagahi, makna jadi tertidur, tu kira akhir sungguh dah. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala tu makna kalau dia tidak pisah memilih untuk nak tidur tapi dia terjenera terkalahkan, maka hak tu diisapkan daripada akhirnya. Tu ada tafsir bagi orang yang tidur.
Su'ila radhiyallahu anhu, adakah dihisapkan masa atasnya jika kedatangan gila dan pitam daripada masa? Daripada masanya, masa pakai khuf tu, atau tiada. Jadi dia pakai khuf. Jadi dalam masa dia duduk pakai khuf tu, dia ada masa dia tu jadi gila. Tu. Jadi masa dia gila tu, katalah kita kata dia duduk di rumah sehari semalam. Sehari semalam katakanlah dia pakai tu, maknanya makna nak semaya zuhur, umpamanya nak semaya zuhur, makna dia pakai khuf. Kemudian tak start lagi. Selepas daripada tu dia berhadas. Dia nak kecing. Monggo kita ni acak kecing ke? Sementara je batal. Cepat kita ni berhadas. Terketung, nak terberok, nak terkecing. Tu. Jadi maknanya, bila dah bermula dia berhadas, maka dikira lah. Daripada masa tu dia tu maknanya masuk sehari semalam saat ni. Tiba-tiba dalam tempoh masa sehari semalam bagi orang bermukim, ataupun 3 hari 3 malam bagi mereka yang musafir, dalam masa tu dia tu jadi gila. Katalah dia gila tu 3 jam. Tu. Maka tempoh masa dia gila tu tidak dikira. Jadi kalau kita kata dia ambil air semaya, maknanya dia pakai khuf itu, kita mana sebelum zuhur, kemudian lepas semaya zuhur, pukul 2 habis pukul 3 dia batal air semaya. Jadi kita kena kira sehari semalam tu daripada tu lah. Yakni 3 tu lah. Pukul 3 pukul 3. Pukul 3 tu dia start berhadas. Kira daripada situ lah. Tiba-tiba pukul dekat nak ngorik dah dia gila. Dia gila dalam masa kita ambil lah makna 3 je. Jadi dia pukul pukul 7 je, 8 je, 9 je Jadi maknanya esok hari pukul 3 tu tak cukup 3 jam lagi. Sebab tempoh 3 jam tu makna dia gila. Maka hak masa dalam dia tu gila tu, makna hak tu tak boleh nak kira. Jadi dia kena tambah 3 jam lagi. Bermaknanya pukul 7 baru tambah saja, 8 9 pukul 9 baru habis. Tu. Jadi hak tempoh masa gila pitam pensan daripadanya pun sama juga. Tu. Maka dijawabnya tiada dihisapkan zaman gilanya. Masa dia gila tu tidak dikira. Dan irma'nya maknanya pitam, pensan. Tu irma' makna pensan. Jika tiada ada murtad padanya pada gila ataupun irma' tu. Tu. Ya ada pun murtad. Murtad ni tempoh dia murtad tu, tu orang panggil dikira. Sebab apa? Taglizon alih, kerana nak memberatkan bagi dia hukum. Far'un, ini satu fara'. Maka yang wajib pada menyapu mazhab itu disapu pihak atasnya. Sapu bahagian atas, belakang kura tu. Sapu mazhab ni sapu atas belakang kura. Jadi dia pun pergi carilah, Tok Guru kata gitu. Pergi cari menatai kura, cari ni. Nak ikat kura dah lah dia, nak ambil orang panggil cengkeran kura tu. Sapu letak dekat kaki dia ni. Dia pun sapu atas belakang kura. Jadi dia tak faham. Orang tua dulu panggil belakang kura ni. Tu. Kalau Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Ria tu petua nak menilai busuk ketiak. Dia suruh sapu dengan belakang kura masuk mandi tu. Sapu dengan belakang kura ni. Jadi ada budak pergi cari kura sungguh ni. Nak sapu dengan cengkerai kura tu, belakang cengkerai kura. Nyanyilah lagu tu ni. Tu. Itu nama istilah saja panggilan ni. Ni belakang kura. Jadi sapu di atas ni gereh. Sapu di atas moza tu. Tu. Jadi menyapu di atas pada tempat wuduk pada tempat wuduk daripada zahir moza. Zahir makna belah luar. Kalau batin tu belah dalam. Kasut tu belah dalam. Zahir tu belah luar. Hak tempat wuduk mana? Tempat wuduk itulah daripada buku lali sampai kepada buku lali tu. Kita kena basuh kaki. Situ. Jadi dihantarkan tiada hisab atas 2 moza, mana dah umpama gila dan ihma, pihak atas pada tempat wuduk, pada tempat kita wuduk.
daripada zahir moza. Pada zahir ni lah. Ni zahir. Belakang ni belakang zahir. Panggil belakang ku tu makna zahir. Zahir tangan ni. Tu. Tempat wuduk daripada zahir moza jikalau dengan niatkan sedikit air. Jikalau dengan titipkan sedikit air dihantarkan atas dua moza, memado ialah jika tiada ditariknya seperti menyapu kepala. Kita tak tarik supaya sapu kepala sekalipun maknanya titik air atas tu, makna memado dah boleh dah. Dan sunat diguriskan menyapu dengan anak jarinya. Tu sunat kita guris gitu tu sunat. Tu kalau kita titik air dengan tak tarik, tak guris pun mana sah dah. Jadi dah. Tu. Far'un. Maksudnya kalau kok bawah tak jadilah, tak memadai. Far'un maka yang membatalkan dia menyapu di atas moza tu. Itu kedatangan junub di dalam masanya. Di dalam masanya masa menyapu. Masanya makna sehari semalam sanilah ataupun 3 hari 3 malam. Dan habis masanya. Mana kedatangannya junub di dalam masanya, masa dia menyapu saat ni, dan habis masanya sehari semalam. Bagi orang yang bermukim, habis masa semalam, sehari semalam, 24 je, atau 3 hari 3 malam, tu. Jadi batal lah. Dan dengan tinggal daripada kaki, dan dengan tanggal, baca tanggal, dengan tanggal daripada kakinya seorang, dia pecah. Maka pecah, maka tak boleh gugur lah. Orang panggil. Tak boleh lah orang panggil dia nak sapu lagi dah. Atau fasik, dia jadi fasik. Tu, dia jadi fasik dan nyata tempatnya tu, ataupun fasik. Dia nyata tempat yang wajib menutup dia. Dia nyata tempat yang wajib menutupkan dia. Atau jadi nyata. Dia nyata tempat yang wajib menutupkan dia, maksudnya jadi nyata. Jadi nyata tempat yang wajib kita tutup tu jadi nyata. Mana? Daripada buku lali ke bawah tu. Jadi nyata tu maknanya nampak lah. Tu zahir. Tempat wajib tutup tu jadi nyata. Jadi terbuka lah. Jadi nyata ni makna terbuka. Tu. Terbuka cara lagu mana tu tak ada kira lah. Tempat tempat mana? Tempat wajib menutupi dengan khuf saat ni. Bila kita nak pakai khuf, taruh mana kita pakai tu. Jadi ada tempat tu maknanya tu. Jadi nyata, jadi mana terbuka. Tu. Atau kedatangan najis yang tiada dapat dibasuhnya. Najis yang tak boleh nak basuh. Seperti darah yang melekat tak cekak gonyoh makna tak hilang. Maka itu juga membatalkan makna pemakaian khuf dia tu untuk boleh sapu. Far'un maka jika batal yang memakai moza dengan perkara yang tersebut itu sebagaimana dia sebut saat ni, maka ada ia di dalam taharahnya, wajib dibasuhkan kakinya keduanya. Jadi bila begitu makna wajiblah dia kena basuh kaki. Tak boleh lagi makna sapu di atas moza. Dan harus disemayakan dia dengan sekehendaknya. Itu dia basuh kaki. Sebab dia basuh kaki makna dia boleh semaya apa saja jenis semaya dia nak semaya. Qala babul ghusli ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Dabatul hadisi wa katbuh. Dabatul hadis wa katbuh. Betul. Nazam ni. Nazam Syekh. Nazam Syekh. Mana? 207. 207. Betul lah. 217. 207 qabuluha. Sini as-sabi' al-thani. As-sabi' wa thami. Wa fil wasan 313 kalau makna ni.
212. 209. Oh, tak muafakat ni kau. Ni 212. Tu tak ada nombor ni. As-sabi'u was-saminu al-wasiyatu wal-wijadatu. Itulah tentang yang kita akan masuk belajar lepas pada ni. Itulah kaifiat tahammulul hadis yang ke-7 dan juga yang ke-8, itulah wasiat dan juga wijadah. Wa fil wasiyati li mautin aw safar bila ijazatin khilafun qad zahar wa qul bi hadhihi wajazu akhbara illam yakum bidzalikal khatim tira illa faqul wajadtu anhu aw dhukir kila wa shibahu tabir wa kulluhu munqati'un wal amalu bihimtina'u wal awwalu wa qala ba'dun bil الوجوب ونسب جوازه للمنتمي للمطلب وحسن ضبط مشكل قد عرف وصوب الجميع صوب الشفاء وهو أكيد في أسام الناس لأنه تنبو عن القياس وإن بهامش يبين ما تقطع فهو الأفضل والتهذار الرقيق دون سبب كدك أو كخيكة في الكتب والمشقى في الرسم كذاك الهذرمة كقطوك المهمل من تحت سماه أو كتب مثل تتاه أو تجعل كلامة من فوق ضع مهملا وبعضهم يحض فوق وبسط لنقاط سن من دون غلط ونبرة فوق وبعض يضع من تحته فهذا الميع بين بذا بين إذا رمزت من أريد وفضل تسريهم به استفيد. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الأول من أقسام التحمل. Yang pertama daripada kisim-kisim tahammul, yakni tahammulul hadis, iaitu menanggun akan hadis. Menanggun akan hadis maksudnya mengambil hadis. Ya, menanggun akan hadis maksudnya mengambil akan hadis daripada guru. Kemudian ta'diyatul hadis makna menyampaikan addal hadis ila ghairih, kepada orang lain. Itu makna ta'diyah. Hak ini tahammul. Jadi ambil hadis daripada orang lain. Wahya aqsamu tahammuli. Wahya aqsamu tahammuli, iaitu kisim-kisim tahammul ni sama niatun, adalah a'la samaniyah tu yang paling tinggi daripada 8 kaifiat tahammulil hadis ni. Yang paling tinggi maksudnya martabak yang paling tinggi sekali. Ma asyara lahu biqaulih, bare maknanya kisim masuk kena kepada kisim tahammuli. Itu kisim makna bare yang menunjukkan oleh musannif baginya bagaimana biqaulihi, dengan katanya awwalu has-sama'u min syaikhin wa qul haddatsana sami'tu amba'anu qil amba'ana akhbarana qala lana zaidun wa shibhum falyakul lana atina. Awaluha, yang pertamanya daripada aksamil tahammuli ialah as-sama'. As-sama' mana dengar, min syaikhin, dengar daripada guru. Maksudnya guru mentahdiskan kepada murid, kepada pelajar, yakni memberitakan hadis kepada, makna guru membaca kepada pelajar. Wakul, kata olehmu. Kata tu makna masa kita nak takdiyah, masa kita nak menunaikan hadis, masa kita nak bayak kau hadis yang kita tahammul dia tu dengan cara sama ni. Kalau kita perolehi, kalau kita tahammul hadis itu dengan cara sama,
kita nak kata lagu mana kepada orang yang kita nak riwayatkan hadis kepada dia tu. Katalah haddatsana, telah mentahdis akan kami. Telah memberitakan hadis akan kami oleh tu. Sami tu ataupun sami tu aku mendengar. Syaikhan mana fulanan mana aku mendengar akan guru mana si fulan. Amba'a ataupun amba'a telah amba'ana. Amba'a mana amba'ani tu amba'na nukil dinaqol akan dia. Nukil dinaqol akan dia, mana dinaqol? Yakni hadatsana, sami'tu, amba'a, itu dinukil akan dia, dinaqol akan dia. Amba'ana, akhbarana, qala lana. Amba'ana telah memberitakan akan kami. Akhbarana telah mengkhabarkan akan kami. Qala lana Zaidun telah berkata bagi kami oleh Zaid, misalnya. Wa shibhum, dan seumpama. Falyakul lana atina, maka jadilah bagi kita lana tina, mana memberi perhatian. Tu. Jadi yang pertama awalul aksam. Yang pertama daripada kisim-kisim ini as-sama'u ila sama'. Sama' maksudnya murid mendengar guru yang membaca, yang mengajar. An lafzi syaikhi, dengar, sama' mana dengar daripada lafaz syekh. Makna dengar daripada lafaz syekh. Haddathahu min kitabihi aw hifdhih, mentahdis oleh syekh saat ni. Hu akan dia, akan seseorang itu min kitabihi daripada kitabnya, kitab syekh, aw hifzih ataupun daripada hafazan dia. Dia baca tu makna daripada kitab dia ataupun daripada hafazannya. Hafazannya syekh bi imla'in aw ghairi, dengan cara imla, maknanya membaca ataupun lainnya, tak kira lah. Tu. Itu lafaz syekh tu dengan cara ataupun lain daripada imla. Lakinnahu fi imla, akan tetapinya as-sama' ni fil imla, pada imla itu a'la, terlebih tinggi. Limadha? Lima fihi min syiddati taharruzi syekh wa rawi, kerana barang yang sabitlah padanya pada ma tu, yakni imla daripada guru tu, min syiddati taharruzi syekhi, daripada bersangatan menjaga oleh syekh. Kalau syekh itu mana imlaknya dengan sendiri maka itu bersangatan menjaga syekh warrawi, dan juga rawi. Maksudnya syekh dengan rawi itu sama-sama memberi perhatian yang paling tekun. Tu. Cara dengan as-sama' ini makna guru atau membacakan kepada rawi itu. Bermaknanya guru beringat berjaga, pelajar juga, rawi juga beringat dan berjaga juga. Tu cak. Idh syaikhu mushtaghilun bitahdis, kerana syekh mana guru sibuk dia dengan mentahdiskan hadis. Warawi bil kitabati anhu, sibuk dia mushtaghilun bil kitabati fih, dengan orang panggil kitabah padanya, dengan kitab menulis. Pelajar tu sibuk mushtaghilun dengan menulis. Anhu daripada syekh. Tu. Tok guru pula sibuk dengan tahdis. Tu. Jadi kedua-duanya mempunyai orang panggil makna i'tina, yang mantap, memberi perhatian yang sesungguh-sungguhnya. Tu. Fahuma ab'anu anil ghaflah, maka keduanya asy-syekh war rawi terlebih jauh daripada lalai. Sebab guru duk beringat, duk jaga, sebab dia duk beringat, duk jaga, sibuk dengan duk tahdis. Pelajar sibuk dengan duk menulis. Wa aqrabu ila tahqiqi, dan terlebih dekat kepada tahqiq, kemah, ma'a jarayanil adati, serta berlaku kebiasaan adat, serta berlaku kebiasaan bil jarayanil adati bil muqabalati ba'dah, dengan muqabalahnya ba'dah, orang panggil lepas daripada imla' baca tu. Serta berlakunya kebiasaan dengan muqabalah.
Muqabalah makna cek balik, semok balik. Semok dengan guru dah. Guru baca, guru baca, maksudnya anak murid menulis. Guru sibuk dengan duk baca, duk buaya, duk tahdis. Tahdis itu dengan cara imla, dengan cara, boleh saja dengan cara tulis. Guru tulis, Tapi kalau guru tu agak panggil baca, anak murid tu sibuk dengan menulis. Tu. Ya kadang-kadang kalau kita belajar sekolah dulu pun sejarah ke berapa kadang cikgu baca dia suruh kita saling mana padahal kalau kita ambil fotoset di buku tu dia tak jangan molek kita tidak latih menulis dia perhatian kita. Ambil fotoset dalam buku tak ada perhati, tak ada baca dah lah tu. Jadi guru sendiri pun duduk beri perhatian, dia nak baca kepada murid tu. Jadi maknanya dan kebiasaan lepas daripada tahdis guru, sama guru, daripada murid tu mana mendengar daripada guru, biasanya dia muqabalah pula, cek pula untuk tasihih, cek balik. Macam kita ambil nombor telefon orang kita semok balik, kita baca nak tahu betul ke tidak. Jadi kalau jenis tu boleh agak pakat dia tak perhati pun tulis ni. Pada dia tulis salah kan dia tak mudah-mudah tak sama. Tidak cermat orang panggil, tidak teliti. Jadi sekarang dia makna sama ini adalah cara yang terbaik. Caranya ialah maknanya guru mentahdiskan kepada pelajar. Jadi sebab apa? Sebabnya iktinaq kedua-dua mereka tu pada tahap yang terbaik. Kerana guru mustaghilun, sibuk dengan duduk orang panggil tahdis. Tahdis itu boleh saja dengan imla, dengan duk baca dan pelajar pula mustaghilun bil kitabah, sibuk dengan kitabah. Lepas tu pula orang panggil ma'ajaroyanil adati, serta berlaku kebiasaan-kebiasaannya bil muqabalah ba'dahu. Biasa-biasanya pula tidak semestinya begitu hak waliknya mana pelajar ni dia akan muqabalah pula. Dengan guru itu maknanya betul kalau dia tulis dia tulis guru baca sana ni betul ke tak? Tu. Maka itu lebih mantap, lebih teguh. Tu. Perbuatan itu lebih. Wa inna ma kana sama'u awwalaha, dan hanya saja adalah sama' tu ialah yang pertamanya nya aksamil tahmuli. Li'annahu, kerana bahawasanya as-sama' ni. Li'annahu, kerana bahawasanya as-sama' arfa'uha, ialah yang lebih tingginya aksamil tahmuli wa aqwaha, dan yang paling kuatnya aksamil tahmuli indal aktsari, di sisi kebanyakan ulama-ulama hadis. As-sama' itulah lebih kuat. Tapi ada orang panggil yang berfikiran secara terbalik. Dia kata al-ardu lebih kuat daripada as-sama'. Al-ardu makna bentan di atas guru. Al-syekh, al-ardu al-syekh makna pelajar yang membaca. Pelajar yang membaca tu maksudnya sama ada rawi yang membaca ataupun orang lain baca, rawi tu duduk dengar. Dia dua keadaan, dua situasi. Kadang-kadang rawi tu sendiri yang membaca, dia rawat bahasanya dia baca di atas guru. Ataupun pelajar lain yang baca, dia dengar. Pelajar tu baca di atas guru tu. Jadi yang di sisi indal aktsarinya ialah as-sama' itu adalah yang paling kuat dan paling tinggi. Qala as-Sakhawi, berkata Sakhawi, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbaran nas ibtidaan, kerana bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang panggil mengkhabarkan akan manusia pada permulaan. Jadi walaupun ada juga cara al-ardu tu ada juga hujah mereka dengan hadis tapi itu makna jaga tak ada Nabi lah yang duk tahdis kepada sahabat. Nabi duk beraya tu. Bukan sahabat duduk tidak Jadi kerana bahasanya Nabi lah yang mengkhabarkan manusia pada permulaannya. Wa asma'ahum, dan memperdengarkan akan mereka itu annas ma ja'abi, akibare yang membawa datang oleh Nabi dengannya dengan ma tu. Wa takriru ala ma jara bi hadratih sallallahu alaihi wasallam, dan takrir itu pula akuan daripada Nabi. Takrir ini maksudnya akuan. Maknanya Nabi tidak meresponkan dengan apa yang berlaku, apa yang dia dengar di hadapan. Alam majaro bermakna itu, benda tu maknanya tidak mengapa. Itu dia ambil kesimpulan bahasanya bila Nabi mendiamkan benda tu tak ada apa-apa lah. Tu.
Mana benda tu harus. Nah. Jadi wa takrir ala ma jara bi hadratih. Akuan daripada Nabi di atas barang yang berlaku di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awi soalu ataupun soalan daripada majaro. Tu. Jadi takrir ala majaro bi hadratih sallallahu alaihi wasallam ataupun soal anhu an majaro itu martabatun tsaniyatun. Ialah martabak yang kedua. Tu. Martabak yang kedua. Nah, tu apa yang berlaku di hadapan Nabi. Nabi itu tak ada sangkal. Nabi tidak menyangkal, tidak menafikan benda tu. Bermakna benda tu ya. Tu. Maka ataupun soal daripadanya, daripada majaro tu, benda yang berlaku tu, itu ialah martabak yang kedua. Bila berlaku satu perkara sahabat pun tanya kepada Nabi, Nabi berjawab. Tu martabak yang kedua. Fal ula aula, maka yang pertama lebih utama. Yang pertama ialah as-sama' al-lafzi syekh, mana mendengar daripada lafaz syekh. Jadi itu yang pertama itulah yang lebih utama. Nombor satu. Waqul kata olehmu idza aradta al-ada'a lima sami'tahu min lafzi syekhi. Mung kata apabila mung nak menunaikan kita nak menyampaikan hadis itulah. Masa kita nak menunaikan hadis lima sami'tahu bagi barang yang mu dengar. Akhirnya akan matu min lafzi syekh, daripada lafaz syekh. Maksudnya hadis yang didapati dengan secara samak ni, bila dia nak takdiah, mana bila dia nak menyampaikan hadis tu pula, dia kena kata lagu mana. Tu. Dia kata haddatsana, telah mentahdis akan kami. Tu. Cek tu. Bila kata haddatsana bermakna dia dapat hadis tu dengan cara guru membaca di atas dia. Haddatsana fulanun bermakna fulan itulah makna guru dia. Au sami'tu au sami'na fulanan. Tu dia kena ada itu dia perekahlah. Au sami'tu au sami'na. Sami'tu aku mendengar, kami mendengar. Tu. Fulanan akan suwala. Aku mendengar akan ataupun kami mendengar sufulan. Au amba'a fulanun ataupun menkhabarkan, memberitakan oleh sufulan. Au nabba'ani telah memberitakan akan daku oleh sufulan. Fa hadza mimma nukil. Maka ini al-mazkur min al-alfaz tu. Semua lafaz-lafaz itu ialah mimma nukil, daripada barang yang dinaqal an ahlil fanni, daripada ahlil fanni. Sekali lagi kita ditempelak sebab apa ditempelak? Sebab kita ni semua ni ialah ahli pening. Tu. Jadi kita ni tak termasuk dalam ahlil fanni, anak ahli hadzal fanni. Jauh jauh jelak sama sekali. Cuma kita belajar ilmu mustalahil hadis untuk kita faham istilah-istilah yang digunakan oleh para muhaddithin. Kalau kita nak jadi muhaddis, kita kena usahakan supaya orang panggil ciri-ciri muhaddis sebagaimana takrif dalam mukadimah kita dulu. Itu menepati tu. Jadi sekurang-kurangnya kita faham istilah-istilah yang digunakan bersabit dengan hadis ni. Jadi dia kata sami'tu fulan au amba'a fulan au nabba'ani. Tu semua tu adalah fahadha mimma nukil an ahli al-fanni. Wa kadza lagu tu juga mislul mazkur, seperti yang telah disebut amba'ana. Mana seperti amba'a, sami'tu, haddatsana. Tu akhbarana fulanum. Mana amba'ana wa akhbarana fulanum. Tu. Jadi itu juga daripada martabak yang pertama lagi. Wa qala lana Zaidun wa kadza shibh. Dan demikian juga maknanya qala lana. Wa shibhu mana wa kadza shibhu ai ma syabahaha. Begitu juga barang yang musyabaha akan dia akan hadhil alfaz al-mazkurah. Maknanya hadhil alfaz al-mazkurah.
Ini lafaz-lafaz yang telah tersebut sana. Tu. Ka zikri lana wa zikri li wa zikri wa qala. Tu. Ka zikri. Ka zakara lana. Seperti zakara lana wa zakara li wa zakara. Tu. Berarti dia panggil menyebut bagi kami, menyebut oleh ia bagiku, ataupun wa zakara wa qala. Wa zakara menyebut ataupun makna qala. Tu boleh berlaku. Wa'lam, ketahui alim, wa anna ma fihi harful jarri aqwa rutbatan min al-khali anhu, bahawa barang yang padanya ada harah ja itu terlebih kuat. Rutbatan disebut kepada martabah minal khali, daripada yang kosong, yang tidak ada, anhu daripada harfir jari. Mana harfir jari? Mana akhbarana atau akhbarana, hadda mana amba mana akhbarana lana, ada perkataan lana, ada perkataan lana qala lana tu. Ada raja itu lebih mantap, lebih baik, martabat lebih tinggi martabat. Falyakun laka i'tina, maka jadilah bagi kamu i'tina, mana beri perhatian, fi ma'rifatil istilahi, pada mengetahuikan akan istilah. Tu. Wa fatasila lil ghayati, maka dengan sebab tu sampailah mung bagi ghayah. Tu menjadi maksud. Wa tanalu bidzalikal falah, dan mencapai olehmu dengan sebab demikian itu akan kejayaan. Itulah yang pertama makna kaifiat tahammul hadis yang pertama ialah dengan cara sama. Itu menduduki tempat yang pertama. At-tani al-qira'atu ala syaikhi. Kaifiat tahammul hadis yang kedua ialah membaca di atas syekh. Membaca di atas syekh. Siapa dia baca? Makna pelajar. Maksudnya sama ada rawi ataupun selain daripada rawi. Tu. Sama ada rawi itu sendiri mendengar Nabi, ataupun mendengar daripada guru ataupun orang lain. Atsani min aqsami tahammuli, yang kedua daripada kisih-kisih tahammul, al-qira'atu ala syekh, ialah membaca di atas syekh. Qala musannif rahimahullah ta'ala, tusma lada jumhurihim bil ardi qara'ta aw sami'ta kullu mardi. Tusma dinamakan lada jumhurihim, di sisi jumhur mereka itu al-muhaddithin bil ardi, dinamakan al-ardi. Qara'ta aw sami'ta, makna mengata makna qara'ta engkau membaca ataupun engkau mendengar. Qara'ta tu makna qara'ta binafsika, makna qara'ta mung baca di atas guru ataupun pelajar lain yang membaca, mung dengar. Tu dengar. Tu kullu mardi, tiap-tiap daripada tu, sama ada qara'ta ko sami'ta ko, mung dengar sendiri ko ataupun mung baca sendiri ko ataupun orang lain yang baca, jadi mung dengar. Jadi kullun semua tu mardi, ialah diredai. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, tusma bidamil musannat, musammanati dengan domohkan musammana tu, wa sukun sing dan sukun sing, tus lughatun fi tusamma, satu lughah, satu bahasa ini bukan lil nazmi semata-mata ataupun lil sya'ri, bukan tusma ni ialah salah satu daripada lughah tusamma tu. Fi tusamma bi tasydidil min, ada makna tusamma, ada lughah setengah daripada orang Arab dia sebut tusma. Tu macam kita kata sebentar, saya hendak pergi ke tandas sebentar cikgu. Boleh ke orang Kelantan maknanya semeta. Tu semeta tu satu lughah daripada sebentar. Gilitah sempada mana sungai. Lah ni tak ada lagi. Malaikat orang panggil lalu hatiku. Jadi tu baik dia maksud kata star nak gede no star tu. Jadi star tu bukan bintang dak star tu ialah satu lughah daripada sebentar. Jadi tusma ni ada orang Arab berkata tusma.
Bukan semata-mata lil wazni ataupun lil sya'ri, tidak. Bahkan dia satu lughah, satu bahasa, satu dialek, maksud dia. Daripada cakap orang Arab dia sebut tusma, tu. Bidamil musannati, dengan dhammahkan yang bertitik dua, itulah ta wa sukunil sini dan mati sin. Lughatun fi tusma, tusamma, satu lughah pada tusamma. Tusamma mana? Bi tasydidil mim, tusamma dengan ditasydidkan akan mim. Ai tusammal qiraatu ala syekh, dinamakan dia al qiraatu ala syekh ni lada inda jumhurihim ay jumhuril muhadditsin bil ardi, nama dia al ardu. Al ard mana lentan, bente. Nah bente, macam bente ketah hijau nah, tu bil ardi. Wa aslul ardi, istimal asal perkataan al ardu ni bagaimana? Wa aslul ardi, bermula asal al ardi itu apa dia? Wad'u aradi syai'in ala aradi syai'in akhara, meletakkan lebar sesuatu di atas lebar sesuatu yang lain. Limada? Liyunzara, supaya nak ditilik di fistiwa ihima, pada bersamaan keduanya. Mana ardu syai' dengan ardu syai'in akhar. Ni tak ada benda nak buat contoh ni. Ni. Dia nak kan ni pen tu. Nak ukur ni. Letak ni. Letak ni, ni lebar ni. Nak ukur, nak tahu sama lebar. Ni panjang ni. Panjang. Jadi itu maknanya kerana nak ukur sama ada istiwa ataupun tidak. Itu asal istimal dia. Al-ardu ni maknanya bentai. Gitulah maksud dia ni. Maksudnya al-ardu ni maksud dia bentai. Tu. Jadi dia bahalughahnya ialah asal ardu tu ialah letakkan, orang panggil lebar suatu ni, lentan sesuatu di atas lentan suatu yang lain. Kerananya supaya dapat ditilik pada istiwa wa adamih, dan juga ketiadaan istiwa. Istiwa ihima. Qala as-Sakhawi, berkata Sakhawi, walamma kana al-qari'u, jadi apa munasabah? Apa munasabah al-qira'atu 'ala syekh ini dinamakan sebagai al-ardu? Apa munasabahnya ni? Sedekah bahasanya menurut bahasa sebagaimana sanilah makna dia ni. Patu al-qira'atu 'ala syekh ni dinamakan sebagai al-ardu tu. Tu. Itu apa munasabah dia? Jadi walamma kana al-qari'u huna, tatkala adalah orang qari, orang yang membaca hadis itulah, yakni pelajar membaca. Huna di sini fi tahammulil hadis ni ya'ridu 'ala syekh, dia melentankan di atas syekh, membentangkan di atas syekh al hadis, akan hadis. Maknanya lentan ni makna pamer. Tu makna tu kalau benda gak kita panggil pamer atau ma'rad. Ni lentan makna benda ni. Makna dilentan maksudnya disebut. Ni ala syekh al hadis summiya bidzalika, nescaya dinamalah orang panggil mana ardul qari ala syekh al hadis itu bidzalika ay bidzalikal ard, dengan nama al ardu. Tu. Wa hadza wal muradu bil ardi, dan inilah yakni al qiraatu ala syekh. Wa hadza, dan inilah al qiraatu ala syekh ni huwal muradu, ialah hadza makna yang dikehendaki bil ardi, dengan ard. Mata utliqa, apabila diitlaqkan dia al ardu, bila diitlaqkan akan perkataan al ardu, murad dia ialah inilah, yakni pelajar yang membaca di atas guru. Tu la ardu munawalah. La ardu munawalah, bukan ardu munawalah. Makna munawalah ni maknanya capai ataupun unjuk ni. Bukan lentan makna munawalah. Ada juga bukan. Hak tu dia kena qaid lah. Kalau dia nak dengan makna al-ardul munawalah, maksudnya dia kena qaid dengan munawalah tu. Kalau dia sebut al-ardu saja, bermaknanya ardu ala syekh, mana al-qiraatu ala syekh. Tu. Fa innahu yufidu biha sawa'un fi dzalika. Maka bahawasanya al-ardu tu yuqayyadu biha, diqaidkan dengannya, dengan munawalah. Maka bahasanya al-ardu dikaitkan dengan munawalah, sawa'un fi dzalika, sama ada pada demikian itu tu al-qiraah. Al-qiraatu ala syekh sani fi dzalika al-qiraah ala syekh, qara'ta membaca
sama ada al-qiraatu ala syekh tu ialah mung baca. Mung tu makna rawi itulah. Rawi yang meriwayatkan bita'il khitab, yakni qara'ta dengan ta kitab mana anta. Ai ala syekh, mung baca di atas syekh, wa huwa yasma'u, sedangkan dianya tok guru tu mendengar, bukan jenis tu. Tu. Dia kena buat perhatian juga. Maksudnya guru tu mendengar. Tu. Jadi kalau guru duduk menelpon, kalau Jamilon ni lah kita kata Jamilon ni dia jadi makna belai-belai tu duduk telefon lah duduk Jadi tidak beri perhatian. Jadi al-qiraatu ala syekh tu makna guru dengar. Guru beri perhatian kepada bacaannya. Kalau begitu, kalaulah guru tak dengar ataupun maksudnya guru tu maksudnya tak beri perhatian, jadi tak ada artilah al-ardu sat ni. Tujuan al-ard mana bentangkan di atas guru supaya guru tu dengar. Untuk pastikan orang panggil betul ke tidak sama ada al-qiraatu ala syekh itu qara'ta mung baca di atas guru au qara'a ghairuka, ataupun membaca oleh orang lain daripada mung. Wa sami'ta dan mungnya dengar. Tu. Bukan duk koyalah ke lain tu. Jadi maknanya orang lain mana pi baca ustaz Qamar kita dengar tu. Jadi maksudnya tu. Kalau tidak maksudnya orang panggil benda tu makna tidak diterima tu. Wa sami'ta anta mung sawa'un kanatil qira'atu minka au min ghairika min kitabin au hifzin. Dia takming lagi tak kira lah sama ada qiraah daripada mung tu ataupun daripada lain daripada mung tu, min kitabin kau daripada kitab kau au hifzin. Hifzin tu maksudnya dah betul sadrin daripada hafazan. Sama ada baca daripada kitab ko ataupun daripada hafazan. Kita pergi ngadak tok guru, kita baca apa yang kita hafaz. Tu. Sebagaimana al-Imam Syafi'i baca Muwatta' min hifzih, daripada hafazannya khatam. Ala Imam Malikin, di atas Imam Malik. Tu dia. Sama ada daripada kitab ko atau hafazan, tak kira lah. Kullun min zalika, tiap-tiap daripada demikian itu, qara'ta sami'ta, kemudian sawa'un kanal qira'atu minka tu au min kitabin au hifzin tu campur dengan syarah. Kalau campur dengan syarah min zalika mardi, asalnya mardiyun mana mardi bukan mardi salah satu daripada jabat kerajaan itu inda man yu'taddu bih. Jadi mardi di sisi mereka yang diiktidad, yang dibilaikan dengannya dengan man. Tu. Maksudnya orang ni hok qari ni al-qari ataupun orang panggil as-sami, yang mendengar dan yang membaca. Orang lain baca, orang baca dan dia tu itu makna yu'taddu bih. Orang yang dibilai lah. Makna sebagai sifat rawi tu. Kebilangan kriteria dia sebagai rawi tu. Fa inna Nawawiyah, maka kerana bahawasanya Imam Nawawi qala, berkata Imam Nawawi, ar-riwayatu bil qiraati riwayatun sahihatun. Imam Nawawi kata riwayat dengan qiraah ini, baca di atas guru ni, ialah riwayat yang sahihah bila khilafin, dengan tidak ada khilaf fi jami'i zalika, pada sekalian zalikal qiraah, illa ma huqiya an ba'di man la yu'tadu bih. Ada juga orang tak setuju, melainkan barang yang dihikayatkan daripada semua daripada mereka yang tak boleh buat kira dengan dia, dengan men tu. Maksudnya dia tak terima cara ardu. Apa murid baca di atas tok guru ni tu tak kena, tak boleh, tak terima. Ada, tapi hak ni melal yu'tadu bih, tak masuk buku. Wa kana al-Imam Malikun, adalah Imam Malik munkiron asyad al-inkari, maknanya adalah Imam Malik mengingkari akan sebagai bersangatan ingkar ala man lam yaktafi, di atas mereka yang tak memadai fi sama'i bil ardi, pada sama' dengan ardi. Dia panggil sama' juga, sama' bil ardi. Kalau sama' betul-betul tu, maknanya kalau sama' betul-betul tu maksudnya guru baca di atas belajar. Al-ardu ni kadang-kadang disebut juga sama bil ardi, maksudnya al-ardu tu dah. Tu.
Jadi ada orang yang tidak iktifa. Imam Malik marah, menafimkan, mengingkari perkataan setengah orang yang tak memadai fi sama'i bil ardi. Dia kata tidak sah tahammul hadis dengan secara begitu. Tak boleh. Orang panggil kita hubungkan sanad kepada rawi tu yang baca di atas guru. Wa yaqulu, dalam ingkar dia tu bagaimana dia, wa yaqulu kaifa la yajzi'uka, macam mana tak boleh memadakan akan dikau zalika as-sama'u bil ardi ni ataupun al-ardu. Sama ada kita sebut as-sama'u bil ardi, jangan sebut as-sama' saja, ataupun mana al-ardu. Macam mana tidak memadakan dikau oleh al-ardu fil hadis, pada hadis. Wa yajzi'uka fil Quran, sedekah memadai akan dikau pada Quran. Wahwa al-Quran itu azamu, sedekah al-Quran itu ialah lebih agung daripada hadis. Hak Quran boleh. Mana orang panggil orang panggil mana? Yakni orang panggil mananya murid baca di atas guru untuk nak mentasih, untuk semak. Mu terima hak tu Quran hak hadis tak terima. Sedekah sepatutnya kalau ihtiyat, dasar ihtiyat al-Quran ko lagi tak boleh terima. Hak mana lebih agung, lebih tinggi. Hak mana lebih orang panggil kena lebih cermat. Kita kena jaga tu dah Quran. Kayak kita ni jadi kalau hadis-hadis kita berjanabah boleh baca hadis. Quran tak boleh nak baca. Dan bila kita jumpa Quran tak ada ayat Quran dalam kitab-kitab tak ada bahagi, sudah kerja. Kita tak berapa mahir kita tak berani Tapi kalau hadis pakai hentam saja tak apa muka hadis tu. Boleh jadi maknanya khilaf ni baca gini betul juga dia kata. Bolehlah berhalah gitu walaupun berlawak kita pun ni Quran tak ada jalan kita tu nak kena wahilah kata ada kira orang boleh cek tu. Nak ayat katanya maksudnya ihtiyat kita pada Quran itu lebih lagi berbanding dengan hadis. Jadi maksudnya kalulah apa mu terima al-qiraah ala syekh ni pada Quran, hadis mu tak terima. Kaif? Macam mana? Kaifa? Qala al-Mutarrif sahibtu Malikan, aku bersahabat akan Malikan, maksudnya belajar dengan Imam Malik, bersahabat. Maknanya istilah ashabu Syafi'iyah, ashabu itu sebab mereka ini orang panggil bersama-sama dengan makna duduk mondok, makna duduk sekali. Itulah dia panggil nizami madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ciri yang paling penting sekali yang ada dalam madrasah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mabna'nya, mana bukan binaannya, tak ada. Nak ditunjukkan mana madrasah Rasul. Sebab berlakunya pembelajaran itu makna ada guru, ada pelajar ada ilmu madhu'. Jadi jadilah madrasah Jadi yang dikatakan sebagai orang panggil nizami mana madrasah Rasulullah ialah tentang ma'iyah, guru dengan pelajar. Kebersamaan, maksudnya guru dengan pelajar duduk satu tempat. Yang mana berlaku orang panggil proses tarbiyah dan tadriyah itu secara tak langsung. Maksudnya pelajar akan melihat amalan guru seperti di pondok-pondok, dan orang panggil mana guru memantau orang panggil pelajar. Dia pelajar-pelajar melihat apa yang diamalkan dilakukan oleh guru. Mengajar, semua guru mengajar benda molek berlaku Tetapi akhirnya selesai pembelajaran, guru balik ke rumah dia, pelajar balik ke rumah dia, ada tempat yang jauh. Jadi pelajar tak dapat melihat contoh daripada guru, maka tak berlaku proses tarbiyah. Sedangkan dalam bab tarbiyah ataupun dakwah, dia kemuncak kepada tarbiyah dakwah ni ialah uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik jadi mengajar, siapa-siapa dia mengajar tentu mengajar baik. Adakah seorang guru itu dia mengamali apa yang diajar kepada pelajar dia mana kita tahu. Guru balik rumah dia, pelajar balik rumah dia maka dengan sebab itulah maknanya bila guru dan murid itu duduk bersama-sama pada satu tempat bukanlah duduk dalam rumah sama maknanya gurunya pergi semaya Jumaat, ahwal gurunya macam mana tu macam kita dulu duduk di Pondok Pasir Tumbuh jadi ahwal tok guru, Allah yarham tok guru Haji Hashim misalnya kita boleh melihat ahwal dia ibadat dia semaya Jumaat dia macam mana orang panggil amalan makna wirid dia setara mana kalau mana wirid lepas subuh jawab dia siapa tegah tanah nak mengatik 1000 tu makna kata 1000 tu makna lebih, kadang-kadang lebih pada 1000 sebab tu dia itu sungguh daripada yang diambil daripada Tariq Ahmadiyah juga jadi maknanya dia buat dua sesi dua sesi 2 kali berdoa
Doa yang pertama, lepas doa yang pertama tu pakak berkah bang buru tobik ni. Ada hijau konon-konon lorak lah, tak apalah ni. Tinggallah separuh ni. Tinggal separuh yang masih kekal bersama guru. Maknanya kita melihat ahwal guru ni. Tu. Jadi maknanya tok guru pergi masjid. Maknanya budak-budak semaya di balasah tengah. Balasah tengah sudah semaya pakak tidur. Tok guru lalu nak balik rumah dia tu tengok budak tidur. Ambil ais dia tu getik-getik ni. Ada getik pakak bangun ni. Tu. Jadi makna kita tahulah guru ni maknanya orang panggil ketegasan dia pada ni perkara-perkara tertentu. Tu. Kita melihat sikap guru. Jadi kita belajar daripada sikap guru tu sendiri ni. Jadi sekarang ni sistem orang panggil pengajian ilmu pada zaman moden ini hanya menemukan pelajaran guru itu pada di dalam kelas saja. Ni. Yang akhirnya pelajar-pelajar ni mana dah balik di rumah dia tidak dipantau oleh guru. Ni. Jadi maknanya dia tak ni. Maksudnya kalau zaman dulu ni pelajar-pelajar duduk pondok pun mana dia bimbang takut guru duduk rahang ni. Tok guru duduk dia rahang. Tu jadi maknanya dengan sebab tu dia sangat menjaga awal. Guru juga akan menjaga awal diri sebab takut dicontohi. Kalau dia perangai atau punah ke apa akan dicontohi oleh pelajar. Jadi dia jaga diri tu ialah jaga pelajar-pelajar dia juga. Nah, akhirnya jadilah orang panggil satu situasi keadaan di mana saling jaga menjaga untuk mendapat kebaikan bersama. Jadi itulah yang dikatakan sebagai sebab tu dia panggil ashab. Tapi bukanlah maksud ashab mana saing yang setaraf tidak. Tu. Jadi kata siapa dia ni? Mutarrif dia kata aku bersahabat akan Imam Malik 17 sanatan 17 tahun. Dia mondok dengan Imam Malik ni. Fama ra'aituhu qara'al muwatta'a ala ahadin. Aku tidak pernah melihat dia membaca muwatta' di atas seorang pun. Tak pernah aku tengok dia tu baca kitab muwatta' dia tu kepada siapa-siapa dia. Bal sami'tuhum, bahkan aku dengar mereka itu at-talamiz. Aku dengar akan orang panggil pelajar-pelajar yaqra'unahu, membaca mereka itu at-talamin akan dia akan muwatta' alaihi ala Malikin Imam Malik. Selama 17 tahun aku duduk mondok dengan Imam Malik, tak pernah sekali pun aku tengok Imam Malik yang membaca kitab muwatta' kepada pelajar-pelajar dia. Bahkan aku mendengar para pelajar dia lah yang membaca kitab muwatta' di atas Imam Malik. Bukan makna talami dia tu mengajar Imam Malik ni. Itu orang panggil kalau istilah lawan juga dia panggil tasmi' ni. Kalau orang panggil orang ngapa Quran ataupun ngapa matematika tasmi' dengan guru ni. Tu untuk nak tashihkan betul ke tidak ni. Tu. Jadi kalau orang panggil gurunya, orang panggil tidak memberi komen apa-apa respon, maknanya benda tu makna betul lah kita baca tu. Tu. Tapi syarat dia maknanya guru tu mendengarlah, tidak ghaflah. Kalau ada suatu ahwal yang orang panggil menjadi orang panggil syiar kepada makna ghaflah, makna lalai. Duk buat benda lain jadi ni, wak tak tahunya tu tak boleh lah ni. Wa qala Ibrahim bin Sa'din kama fi Fathul Mughith. Berkata Ibrahim bin Sa'din sebagaimana yang tercatat dalam Fathul Mughith, ya ahlal Iraqi la tad'una tanattu'akum. Ahli Iraq, yakni minal muhaddisin. Kita kepada ahli Iraq, la tad'una, jangan kamu menyeru. Tanattu'akum akad tanattu' kamu. Jangan kamu menyeru orang lain kepada tanattu' kamu itu. Kalau dia tanattu' ta'amuk. Mana ta'amuk kamu tu maknanya mendalami kamu ni. Orang panggil ta'asuk kamu kepada orang panggil makna tak boleh ni, cara ar ni makna tak boleh. Kerana guru baca di atas pelajar aja. Jangan kamu menyeru orang lain kepada ta'annut, ta'atut, tanattu'. Jangan kamu suruh orang lain kepada tanattu' kamu. Jangan. Al-ardu mislu sama'. Itu mubtada. Bermula sama seperti bermula al-ardu seperti sama. Al-ardu mithlu sama. Bermula al-ardu itu seumpama sama, yakni fil qabul pada diterimakan. Tahammul cara lagu tu. Bukan fil martabati, bukan pada martabak. Martabak tak sama. Walaupun ada juga setengah ulama mengatakan sama aja martabak. Yakni al-ardu mislu sama. Al-ardu tu super dengan sama lah.
Mana? Fil qabul. Pada boleh terima tahammul cara ni. Bukan fid darajam fi martabati, tidak. Tak sama ni. Mislu makna sama lah. Orang-orang Iraq, jangan kamu menyeru orang lain kepada ta'atut kamu itu. Jangan. Ta'atut tu maknanya orang panggil ta'amuk. Tu. Ta'amuk tu makna mendalami. Maksudnya mendalami kamu tu maknanya ta'asuk kamu tu. Bahasanya orang panggil al-ardu itu makna tidak diterima. Jangan kamu suruh orang lain kepada ta'atut kamu tu. Al-ardu mithlu sama. Kata Ibrahim, bermula al-ardu tu sama dengan sama juga, mana diterima juga. Wastudilla lahu bihadithi Damamin ibni Tha'labata fi sahih. Dibuat dalil lah baginya bagi al-ardi. Dibuat dalil bagi al-ardi ini dengan hadis Daman ibni Tha'labah fi sahih, di dalam kitab sahih. Lama atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala datanglah dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang terkenal juga ni. Qala lahu, berkata Daman bagi Nabi, "Inni sa'iluka." Sesungguhnya aku nak tanyamu. Tu. Jaga baik, aku nak tanyamu. Inni sa'iluka. Fa musyaddidun alaika. Maka famusyaddidun ana, mana aku ini musyaddidun alaika, aku nak menguatkan, mentasydid memberatkan di atas kamu. Maksudnya nak tanya dengan suatu soalan yang berat Summa qala, kemudian dia berkata, Damam kata, as'aluka bi rabbika, aku nak tanyamu dengan Tuhanmu, wa rabbi man qablika, dia Tuhan orang sebelum padamu, Allahu arsalaka, adakah Allah yang mengutuskan akan kau? Al-hadithah. Sekat itulah yang ambil kepala hadis mana ikra al-hadithah fi soalihi, pada soalnya Damam an syara'i'id-din, daripada syariat agama. Falam faragha, maka tak kala selesailah Daman ani soal, daripada soal. Tu. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Daman tatkala selesai daripada soal, daripada soal wa ijabatir rasul. Tu. Falamma faragha an soalid Daman wa ijabatir rasul, apabila selesailah daripada soalan Daman itu dan juga jawapan Nabi, qala Daman, berkata Daman, amantu bima ji'ta bih, aku beriman dengan bara yang membawa datang oleh engkau dengannya, dengan bara. Wa ana rasulun man wara'i, aku adalah utusan ataupun wakil orang yang di belakang aku, orang kapun aku untuk wakil untuk wakil orang kapun aku. Jadi falamma raja'a ila qaumi ijtama'u alaih fa abalaghahum, maka tatkala dia kembali kepada kaumnya Damam ini, ijtama'u, berhimpunlah alaihi ala Damam, fa abalaghahum, maka menyampailah oleh Daman hum akan mereka itu, fa ajazuhum, maka menijazah mereka itu akan dia, fa ajazuhu, menijazah akan dia, maksudnya ialah qabiluhu, makna menerima akan dia akan Damam, ay qabiluhu minhu, daripadanya, daripada Nabi wa aslamu, dan masuk Islamlah oleh mereka itu. Qala thumma asyara ila ma yushtaratu fi qabulil ardi ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.